Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi subuh yang berbahagia ini kita masih lagi dapat meneruskan kehidupan kita. Khususnya kita sekarang berada dalam 4 bulan-bulan haram. Bermula dengan bulan Zulqa'dah. Kalau begitu, apa yang sangat penting kepada kita semua ialah kita hendaklah mengambil berat kehadiran 4 bulan-bulan haram ini, khususnya sekarang ini, supaya kita tidak melakukan maksiat pada Allah. Pasal Allah pesan dalam surah At-Taubah 36, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Mengapa? Ulama bahaskan dia, dosa yang dilakukan dalam bulan-bulan haram yang 4 itu, khususnya sekarang Zulqa'dah, nanti akan masuk Zulhijjah, ialah dosa kita jadi berlipat. Kalau kita buat maksiat. Kalau kita buat taat, pahala kita pula jadi berlipat, yang lebih besar. Kemudian kita dah sebut, apakah amalan-amalan yang dibanyakkan oleh salam. Kita dah sebut, antara amalan-amalan yang dibanyakkan Rasulullah yang kita dah sebut pada beberapa siri kuliah online ini, yang pertama sekali ialah banyakkan zikrullah, ingat Allah. Yang kedua, banyakkan tilawatul Quran. Ada saudara Hizam Abu Zaid ini sahabat lama saya duduk Terengganu, dia orang Temelong. 3, banyakkan istighfar. 4, banyakkan selawat pada Nabi Sallam. Ni amal-amal hak Nabi banyak buat. 5, banyakkan zikrul maut, ingat mati. 6, banyak memberi sebar salam. 7, banyakkan melazimi majlis ilmu Islam. Dan 8, banyakkan berdoa, bermunajat dan mengadu hal kepada Allah. Yang kita telah bincang beberapa sila lalu ialah zikrullah, ingat Allah. Ingat dengan mulut lidah kita, ingat dengan segala perbuatan kita, dengan bahasa mudahnya, dalam skop lingkungan kita taat kepada Allah, jangan buat maksiat pada Allah. Itu zikrullah. Tinggal lagi, di sana ada zikrullah, zikrullah dalam bentuk lafaz. Yang ni kita nak ambil, malam semalam kita sebut dalam bentuk la ilaha illallah. Sangat baik la ilaha illallah. Dan nama kepada la ilaha illallah itu, panggilan dia tahlil. Dan tahlil itu ada yang terbaik. Yang terbaik itu ialah yang kita dah sebut semalam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang terbaik. Kaitan pagi ini kita nak kaitkan dengan zikir
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada solat. Zikir, bahasa Melayu sebut zikir. Zikrun dengan maksud ingatan kita kepada Allah. Kita nak sebut dengan lidah, nak ingat pada Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian, di sana sangat banyak disebut dalam itu ialah kalimah la ilaha illallah. Sangat banyak. Saya pergi ke ni. Banyak sangat disebut dalam selepas daripada zikir Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut kalimah la ilaha illallah sangat banyak. Khususnya mana? Selepas daripada kita salat ada zikir Nabi. Yang pertama kita ambil secara umum dalam masa beberapa belas minit ini, dalil zikir selepas solat. Ada ke lepas sembahyang ni, ada ke dalil kita panggil nas Al-Quran atau hadis? Kita rujuk kepada surah An-Nisa 103. Sahabat-sahabat saya yang ada di di online ini, live ini, mereka boleh tengok kita punya slide kita ni. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah selesai menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kita salat dah. Apa tujuan salat yang kita dah belajar dulu? Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat aku. Kalau kita nak ingat Allah, pergi salat. Itu tanda orang ingat Allah. Dah habis salat, dia suruh lagi. Fa idza qadaytumus shalah, bila selesai salat, fadhkurullah. Hendaklah kamu ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kita ingat lagi pada Allah. Masa mana? Qiyaman. Berdiri ni berjalan, buat kerja. Wa qu'udan, duduk hal keadaan. Jika nak kita duduk itu qu'udan, hal keadaan duduk mana? Boleh jadi kita berehat, makan, minum, ya. Kemudian wa 'ala junubikum, dan ketika kamu berbaring, rehat, tidur, ingat kepada Allah. Maka sahabat sekalian, mari kita lihat apa zikir Nabi. Zikir Nabi selepas daripada solat. Tapi kena ingatlah, tujuan daripada zikir itu, zikir itu sendiri ialah nak ingat pada Allah. Tak jadi kalau kita berzikir banyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi tak ingat pada Allah. Hati pun tak rasa nak membesarkan Allah. Tak ada benda. Kosong hati, tak rasa benda apa. Macam orang beritahu kita, ni polis ada nak jumpa awak, mari rasa tahu. Apa benda salah saya ni? Ada ke saya terasa takut tu. Kok ada salah. Waktu orang sebut tu, terasa kita. Sama dah juga waktu kita berzikir, sebut nama Allah. Ada tak rasa kehebatan Allah, kebesaran Allah? Itu kena jaga. Zikir adalah setiap aktiviti yang mampu mengingatkan dan mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu makna zikir. Az-zikr. Ingat pada Allah. Kita ingat, dekat dengan dia. Ingat, dekat. Dia ada dua. Satu ingat, lagi satu dekat. Itu zikir. Orang yang ingat kepada Allah, maka hubungannya jadi dekat.
Kalau kita ingat pada Allah, kita dekat dengan Allah. Dengan bahasa mudah beginilah. Kita dekat dengan Al-Quran. Kita dekat dengan Rasulullah. Ikut Rasulullah. Kita dekat dengan dengan surau masjid. Orang yang ingat kepada Allah, maka hubungannya jadi dekat. Bila dekat dengan Allah, maka dia dipelihara oleh Allah daripada maksiat dan kesulitan dalam kehidupan. Ini bab ni pun kita akan sentuh kemudian nanti. Kalau begitu, orang yang dekat dengan Allah, Allah jaga dia. Awak orang dekat dengan saya. Awak dekat dengan saya. Awak jawatan kuasa. Awak esko saya. Sahabat sekalian, sahabat sekalian, jadi kalau kita dah dekat dengan Allah, kita jadi orang yang apa nama kita panggil, yang baik dengan Allah. Bila kita jadi orang yang baik dengan Allah, Allah jaga kita. Ada kita dekat dengan dia, ni orang dekat saya ni. Ini jawatan kursi saya, ini esko saya ini. Dekat. Bila dekat, Tuhan jaga kita. Allahu Akbar. Dan satu lagi dia kata kita akan selamat dalam menempuh kesulitan. Bukan tak susah, susah. Bukan tak sakit, sakit. Tapi kita jadi ringan dalam kita menghadapi susah payah. Pasal kita dekat dengan Allah Ta'ala. Apa zikir Nabi selepas solat? Saya tu ke situ. Apa zikir Nabi SAW yang kita nak kaitkan dengan ingat ni? Zikrullah, ingat pada Allah. Dia jangan lari situ. Nak kaitkan dengan apa? Zikrullah, ingat pada Allah. Apa yang kita nak buat selepas daripada kita salat kita. Saya terus ke depan lagi. Sebab kita nak kait dengan kalimah la ilaha illallah. Apa-apa Allah. Apa-apa Allah dalam hidup kita. Yang pertama sekali, zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus masuk. Sekarang pukul apa dah? Jam belakang tu cepat. 6:43. Kita ada 13 minit. Yang pertama sekali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sebut Nabi. Kita ikut Nabi. Kita nak ikut Nabi ni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah katakan begini, wahai Muhammad, kalau kamu semua ni cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Siapa aku itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut Rasulullah. Apa dapat? Yuhibbukumullah. Allah sayang pada kamu. Allah sayang pada kita lah. Tak setuju pada orang lah, kita setuju pada kita. Allah sayang pada kita. Bila Allah sayang kita, apa lagi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampun dosamu. Maka yang pertama, selesai daripada solat Nabi beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku memohon ampunan Allah. Aku memohon keampunan Allah. Aku memohon keampunan Allah. Minta. Nabi sendiri, sahabat sekalian, nanti kita tengok juga dalam bahagian lain nanti. Dalam bab istighfar. Mungkin kuliah maghrib nanti ke, pukul 8 kita akan sambung bahagian istighfar. Tengoklah, banyak benda yang kita belum siap. Istighfar berapa kali? 3 kali. Ustaz, saya nak baca 7 lah. Ikut pandai awak lah. Hak tu tak apa. Jangan dibalah benda tu. Jangan dibertelingkahkan benda tu.
Tapi Nabi sebut tu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Satu. Dua. Yang kedua, kemudian diikuti dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi minta ampun dengan Allah. Hak ni kita sebut pula Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan. Selamat daripada COVID. Minta dengan Allah lah. Hak kita berabak yang kita pakai, apa ni kita panggil ni, pakai topeng ni, pakailah. Pakai sanitizer tu, pakailah. Tapi kena letak ke dia dulu. Bukan letak ke benda tu. Orang-orang tu duduk mengaji. Kainat tidak memberi bekal. Kainat yang kena jadi. Yang kena jadi. Kita lah. Tak boleh beri bekas. Yang boleh berinya apa dia? Allah saja. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan. Dan darimu datangnya keselamatan. Maha suci engkau, wahai Tuhan, yang maha agung dan maha mulia. Ini kita baca. Nabi baca selepas daripada salat tadi. Kemudian diikuti dengan setelah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Diikuti pula yang ni dalam hadis ada, tapi dia hadis tu tidak duduk pada tahap hadis sahih. Boleh nak pakai, boleh. Hak yang kita nak baca, bacalah 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tapi dia tak duduk dalam hadis sahih, maka tak dimasukkan di sini. Tak dimasukkan. Baca tak ustaz? Saya baca. Walaupun tak duduk dalam hadis sahih, dia duduk dalam hadis dhaif, ada setengah menyebut hadis itu hadis hasan, maka saya baca juga. Saya sendirilah. Khususnya baca 7 kali. Bila? 7 kali selepas solat fardu subuh. Baca. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Ya Allah, lindungilah aku daripada api neraka. Kalau maghrib, sama juga. Kalau tengok hadis inilah, ini slide ini tuan-tuan pun tak nampak. Nabi baca maghrib, tapi sebab maghrib tu lain sikit. Dia ada Allahumma inni as'alukal jannah. Dia ada yang tu dulu. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta syurga. Dia maghrib dia tambah sikit. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu dia. Siang hari kita hidup banyak, makan, minum, gerak, beli dosa banyak agaknya. Maka hak awal kita minta apa dia? Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta syurga denganmu, ya Allah. Baru sambung tadi. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi aku daripada api neraka. Berapa kali baca? 7 kali. Selepas sembahyang fardu maghrib, selepas sembahyang fardu subuh. Cuma dia tak duduk dalam hadis sahih. Okey. Saya tu ke depan. Lagi nak baca apa ke Ustaz? Yang ni. Yang ni banyak tahlil di dalamnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Baca lagi. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. Baca lagi. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Lepas semayang tu. Ni sebut dalam hadis sahih. Mana banyaknya kalimah tahlil selepas semayang. Apa dia tadi? La ilaha wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Nabi sambung lagi. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan.
Tapi sama lagi. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Cuma saya pun tak ingat sebahagiannya. Hak yang biasa kita baca tu ingatlah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ingat. Istimewanya pula, selepas Nabi baca yang itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca hak yang saya duk sebut malam tadi. Tahlil yang terbaik kita habiskan 100 setiap pagi. Kalau dapat. Tak dapat pagi sama lepas Zuhur. Terpanjang dia 10 minit siap insya-Allah. Hak mana? Ini yang ketiga. Yang pertama tadi istighfar. Termasuk Allahumma antas salam. Kemudian baca tahlil la ilaha wahdahu la syarikalah tadi. Yang saya sebut semua ada 3 tu. Yang ni baca lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni sahabat-sahabat sekalian ada kelainan sikit. Kelainan mana? Bila waktu subuh Nabi akan bacaannya agak berbeza sikit. Mana bacaannya? Saya ke depan terus supaya sahabat-sahabat dapat ikut dia. Dibaca bacaan berikut sebanyak 10 kali selepas solat fardu maghrib dan selepas subuh. Ramai pula pada pagi ni. Lebih ramai daripada hak maghrib semalam. Saya ingat hak pagi subuh ni tak ramai. Orang lain ni ramai ni. Lebih ramai pada maghrib semalam. Alhamdulillah. Selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang fardu maghrib, dia subuh menandakan masuknya siang nak bermula. Maghrib menandakan bermulanya malam. Dia memang ajar begitu kita. Orang kata siang malam. Siang mula dengan subuh, malam mula dengan dengan maghrib. Bila lepas sembahyang subuh, zikirnya sudah berbeza sikit. Nabi baca juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dah ada tambahan yuhyi wa yumit. Jadi sahabat sekalian, ambillah iktibar. Pagi tadi Tuan Imam baca 10 kali tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan miliknya segala pujian. Kerajaan ke kekuasaan ke hak dia belaka. Yang menghidupkan dan mematikan. Itu ada tambahan. Tambahan oleh Nabi, bukan kita. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita baca wirid seumpama ini sahabat sekalian, kemudian kita boleh ingat dia punya tu cantik sangatlah. Tahu maknanya. Orang kata bila tahu makna tu, kita sebut di mulut, hadir di hati kita. Yang keempat. Selepas pada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd, kita ada lagi satu bacaan. Tapi ini jarang kita buat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaldi minkal jadd. Nabi akan baca juga. Sebab kita salat ni pasal kita nak menjadikan bekalan dalam kehidupan kita. Maka kita sebut. Nabi sebut. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah. Tak ada siapa yang boleh halang apa pun nak beri. Awak jangan bimbang. Kalau itu hak awak, awak dapat. Awak jangan bimbang. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang boleh beri kalau Allah halang. Kita duk tunggu jugalah durian jatuh. Pak sudah tak jatuh. Orang kata bagi pagi esok pula lah.
Mari pagi esok tengok durian jatuh. Rupanya malam tupai dah makan dengan kawan-kawan dia habis. Macam-macam lah. Mudah je. Wala yanfa'u zal jaldi minkal jald, dan tidak ada yang beri manfaat oleh yang beri manfaat, dan tidak bermanfaat orang yang mempunyai kelebihan. Ada apa kelebihan dia tak boleh beri. Darimulah segala kelebihan. Okey. Yang keempat, kalau sempat, tak sempat, kita habiskan zikir itu tengah jalan. Saya sambil nak pergi sekolah. Berapa minit lagi ada kita? Sebelum 8.30. 4 minit lagi, cantik. Kita ikut jadual. Baca tasbih, tahmid, takbir. Ni ada kelebihan dia. Ada hadis dia, kita baca kemudian nanti. Hak mana? Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Wallahu akbar 33. Ada kesempatan kita wirid. Tak ada kesempatan, lepas kita dah salam tu sambil jalan, nak ke sekolah ni ada cikgu mengajar sekali dengan saya ni, ada sini ni. Saya sempat tengok di sini. Cikgu mengajar sekali dulu di Tanah Putih, Kuantan. Ada dia. Boleh jadi dalam kereta Allah, dunia standard sekarang kan, boleh tengok gitu aja. Sahabat sekalian, baca 33. Kelebihannya banyak. Sangat banyak. Wallahualam, saya pun kena cek adik balik, saya pun tak ingat semua. Sebanyak mana dosa kita diampunkan oleh Allah. Tapi buat amalan lah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Mana tajuk kita ni masih dalam sekut mana? Zikrullah. Ingat Allah. Dah Ustaz, 33, 99. Nak jadi 100? Ambil hak tadi balik. Hak mana? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Muslim. Cukup 100. Kemudian kita ke depan lagi. Apa nak baca lagi? Kalau ada kesempatan, bacalah Ayatul Kursi. Saya Alhamdulillah setakat ini antara benda besarnya istighfar satu. Yang ni pun saya tak tinggal. Nak cepat macam mana pun hak ni saya baca dulu. Sebab dia nak selepas semayang baca dia. Baca apa dia? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. Mana apa dia? Nak cepat macam mana ayat kursi? Jangan tinggal. Nak cepat Ustaz ni. Jangan tuan-tuan kalau nak cepat, ya, Al-Fatihah. Nak cepat Al-Fatihah, tu doa. Jangan. Ayat kursi dulu. Ayat kursi dulu. Habis ayat kursi, barulah sahabat-sahabat sekalian, apa nama tadi? Barulah kita angkat tangan nak berdoa ke atau jalan-jalan. Sambil berjalan tu, habis tadi. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tengah jalan je, sambil jalan. Nak sampai ke rumah tu, sambil naik motor tu boleh lah. Boleh tu. Kemudian yang keenam, kalau ada kesempatan, Nabi ajar kita baca 3 kul. Bukan kul. Satu, baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lagi satu, kul yang terakhir ialah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka sahabat sekalian, itulah antara wirid Nabi selepas sembahyang merujuk kepada hadis sahih. Ada 2-3 benda lagi saya tak sebut, tak apalah, tapi hak besar-besar saya dah sebut dah, berkait dengan zikir Nabi selepas daripada solat. Kemudian kalau kita nak berdoa, silakan berdoalah. Yang nak berdoa kepada Allah, sila nak berdoa. Kita dah tepat masa kita setengah jam sahaja. Saya nak ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang hadir di hadapan saya, sanggup tunggu, dan terima kasih kepada semua yang kita panggil apa yang live ini. Terima kasih, saya tak sempat nak sebut nama semua sahabat-sahabat ini. Ini ada sahabat lama saya, saudara Ismail Haripin, orang Bukit Sagu ni kita kenal nama-nama sahabat kita. Jadi kita tangguhkan kita punya majlis kita dengan sama-sama kita membaca suratul Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Jadi kita berjumpa lagi dalam kuliah online live secara langsung ini maghrib nanti pula pada pukul 8:01 insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.